Saya sebenarnya sebahagian hidup memang di peringkat rendah. Saya di pulau ni lah. Kehidupan keharian memang mendayung kat sekolah kat belakang ni. Mendayung kan. Ini cerita-cerita, saya cerita sedikit kongsi. Kalau lewat kat sekolah, ke sekolah tu, dia takut kena marah oleh cikgu. Cikgu zaman tu king kat sekolah. So kita pergi Sekolahnya di mana Mas? di belakang ni, dia satu sekolah rendah. Dalam pulau ni juga? Di luar pulau dekat Tanah Luar Besar. pulau. Kita mendayung ke Tanah Besar. So kita tangkap ikan tau Zaim. Dua-duaan kan. Tangkap ketam. Ni kita saya dapat ketam, bagi setengah bali bawa dengan cikgu. Pak. Marah tak jadi. Marah tak jadi. Dia tak marah tak jadi. Sebab cikgu ni sesuatu yang sedap lah. Lupa terus marah. Lupa marah tengok. Okey, terusnya? Kemudian bila melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, saya daripada suku Baja Ubian, daripada masyarakat Ubian. So persepsi masa tu dia akan kata ni pelarian daripada selatan Filipina. Kita exactly my family memang berasal dari situ kan. Banyak belajar dengan masyarakat Cina macam mana nak hidup semua kan. Jadi saya terpisah terus dengan keluarga. Dengan keluarga ni saya membesar kat luar. Secara independen dan masuk Form 5, Form 6, saya keluar sikit maktab perguruan, universiti dan sebagainya. Saya dengan di luar. Di maktab tu ambil bidang apa? Jurusan seni? Saya mengambil dulu kat maktab perguruan dia ada dua option je. Pengajian bahasa Inggeris, pendidikan seni. So orang pulau bahasa Inggeris tak bagus. So saya ambil pengajian Melayu. Pengajian Melayu dan pendidikan seni. Lepas tu saya dihantar. Di mana tu? Universiti mana tu masa tu? Masa tu di Maktab Perguruan Gaya. Masa tu dekat Sabak, Maktab Perguruan Gaya ni kira institut pengajian tinggi yang paling ranking lah. So boleh bergaya lah. Zaman tu siapa bawa mesin type Olympus Brothers tu macam bawa laptop Apple lah sekarang kan. Balik kampung kan masa tu lah. Lepas tu saya ditempatkan di Kota Merudu. Masa tu sangat daib Kota Merudu, sangat termundur. Lepas tu saya ditelepon oleh Prof Hasnal pada tahun 1997. Dia kata kita dapat apa ni dibagi ni masuk ke universiti. Pun saya tak percaya. Macam mana? Ada mohon juga sebelum tu? Saya ada ikut pertandingan mencipta logo Unimas. So ada ada CV kan, biodata. Tapi pasal masa dekat college saya memang aktif dengan ni, saya jadi pengurusi galeri dan sebagainya. And then saya ditemu juga oleh Prof Hasnal. Masa tu dia soalan dia tentang Bayu. Prof Hasnal. Bayu Utomo. Bayu Utomo dia kata, Zaimi, apa karya terbaru Bayu? Masa tu dia punya siri abstrak. Saya kata tak tahu, yang saya tahu itulah Bujang Senang. Kau tak baca newspaper ke Cikgu Zaimi? Kata tempat saya mengajar ni dia delay seminggu buat khabar. Dia memang betul-betul delay, tak bohong ya. Memang delay seminggu ke belakang. Kita tak apalah, tengok-tengok dia kata kita bagi peluang mulai 2 minggu daripada sekarang bersiap sedia untuk lapor diri ke Unimas. Tak percaya saya. Itu tahun berapa tu? Tahun 1997. 97. Saya tak percaya. Lepas tu betul-betul minggu kedua tu betul-betul surat tawaran sampai. Kelangkah pun nak minta itu, nak minta ini kan. Masa tu belum ada master degree. tak ada. Saya hanya sijil perguruan dengan kelulusan SPM. Saya ambil STP gagal sebab kuat main sukan kan. Yang lulusnya pendidikan seni je, principal A. Yang lain semua separuh-separuh. Saya sendiri kan. Lepas tu masuk ke ni, ke Unimas, balik Naib Chancellor Unimas dengan pengarah Presiden Pendidikan Sabah tu kawan baik. Dia kata Zaimi tak boleh ke luar bandar, kena duduk Kota Kinabalu untuk membantu arwah Datuk Yaman mengembangkan seni. Lepas tu saya ambil masters, masuk ke ni. Saya memang non-stop sejak tahun 1991 sehingga kali tak pernah stop buat painting. Dan memang prinsip saya masa tu bila ni masuk ke Unimas, Prof Hasnal kata, Cikgu, kau kena jadi diri kau. Aku berfikir berbulan-bulan, kenapa dia cakap aku nak jadi diri aku? Baru saya sedar bahawa kekuatan saya tu adalah benda yang saya tahu, yang saya alami, yang saya faham. Diri saya tu anak nelayan lah. Jadi saya mula create karya-karya dengan tu kan. Mula-mula siri ni keluar dengan siri Pollution Series. Pollution Environment. Pollution Series ni pencemaran. Sebab di area sini memang orang banyak bombing, peace bombing semua. Jadi koral-koral semua rosak. Saya gunakan tu, saya study. Background tu terjadi bila saya malam, saya suka minum kopi C. Jadi bila pagi, geledak dia tu dah basi. Jadi saya tengok
secara accidental saya terjumpa sebahagian painting saya tu kesan tu yang regisan saya sekarang ni. So saya study daripada situ bahawa kalau dia tercemar tu pollution. Jadi saya guna background tu. And then ikan-ikan tu saya bubuh mana-mana ikan yang saya suka lah, yang saya rasa suka sebab is consider mewakili hidupan marine satu. Tak perlulah saya bubuh semua 100 ikan. Dia tetap juga hidupan marine. So saya pilih ikon-ikon, image-image yang ada makna macam grouper, giant grouper, ikan mahal. Dia tu jadi ikan-ikan tu semua ada di sini lah. Oh, okey. ada kat sini. Jadi untuk mewakili hidupan marine tu saya bubuh satu je. Sama ada turtle ataupun grouper. Turtle dalam masyarakat Cina is considered as a long life. Satu kehidupan yang panjang. So siri-siri ni membangun. Dan saya memang dikenali sebagai karyawan yang melukis bersiris. Apa-apa pun semua bersiris. Semua dilahirkan bersiris. Jadi sampai satu tahap siris tu di stop. Stop. Dan banyaklah satu pengalaman-pengalaman. Pameran solo saya pertama tahun 1995. 75 buah karya, hanya satu je kena beli Zain. Masa tu Yang hanya beli ni karya kecil dibeli oleh seorang kawan, kena kesian tak ada tujuan. Allah. Masa tu Lepas tu saya tak kisah. Saya tak kisah. Dan saya ambil karya tu simpan kat rumah dan karya tu sekarang saya tak tahu kat mana. Orang dah beli kat mana. dapat kesan. Ke mana-mana pun karya. Yang terbaru yang drama Pok Ye Ya, Chonsori. Aceh Sude Ada kat situ. kan dekat ofis siapa yang pelakon Cina tu. Painting aku kat belakang Barakuda series, itu siri baru. Saya tak tahu sekarang siapa yang beli dan siapa yang jual. Dah berapa tangan lah. Dia sudah berjalan. Siri tu pun besar, 5 kali 7 kaki. Siri tu cerita dia. Jadi daripada situ saya mula bangun dan saya memang pegang prinsip macam Zain juga. Saya yakin setiap karya seni yang kita hasilkan tu pasti ada peminatnya, cuma masa yang menentukan. Pertama, kedua, memang saya tidak akan memikirkan karya itu untuk dijual. Tak fikir nak jual tak. Pulang orang, saya buat je. Dan kat Sabah ni, saya sampai satu tahap arwah Datuk Yaman tak benarkan saya bertanding untuk karya pilihan tahunan negeri Sabah. Sebab orang bila pertandingan dihantar sebuah. Saya satu kategori saya hantar 20. Sebab saya yakin takkanlah tak sangkut satu pun. Jadi macam tu kan. Jadi macam tu. Jadi dah menang award-award sehingga dibagi anugerah patron seni Sabah. Terus saya pun stop dan saya pandang diri saya takkan aku nak tamat. Ramai lagi budak-budak teruskan. Dalam masa yang sama arwah Datuk Yaman berfikiran berbeza seperti kita. Dia dah nak pencen, jadi saya kata tu saya nak mohon jadi pengarah balai. Saya tak ada di grup itu. Dia kata Zaini, kalau kamu jadi pengarah balai, saya tidak masalah. Tapi kamu tidak akan dapat melahirkan anak-anak Sabah ni berkembang dalam seni. Bagus kayak ini mak, kayak universiti. Saya pun masuk ke universiti. Di situ saya mula create benda. Saya ubah pemikiran pelajar. Ada karya tu mesti bertujukan Borneo. Sebab Borneo ni daripada 100%, I consider baru dalam 25% diterokai. Ada lebih 75% lagi yang belum pernah hazana ada. Tak akan habis kan. Jadi berkaitan dengan karya-karya ni, saya banyak karya-karya saya ni berkonsepkan kepada art deco. Jadi orang tak akan putus beli. Cuma ada somebody yang memang serious collector tapi daripada siri Jerung. Jerung dan siri Jerung dengan siri Pasar Bumi. Siri Pasar Bumi ni terbit hasil daripada program Alami Puncak. Dari situ terbitnya Siri Pasar Bumi dan dia dalam surah Al-Baqarah pun disebut bahawa gunung ni adalah pasak kepada bumi di mana ia akan memberi makanan dan sumber makanan kepada kehidupan yang di sekeliling. Ini sambil konsep tu. Karya tu sebenarnya banyak permintaan termasuk dikoleksi oleh Galeri Petronas dan sebagainya. Dan mereka sendiri datang ke rumah beli dan sebagainya kan. Jadi soal karya sampai sekarang memang saya kalau sihat alhamdulillah 1 tahun tu memang sebelum ni dalam 300 clipping setahun. Tak buat. Tak. Dan bila dah berumur sekarang ni dah dalam 200 sebab dah macam Zain cakap, saya dah menguasai teknik tu. Teknik tu dah menguasai. Jadi bila kita menguasai satu teknik, kita akan ada satu sifat
tidak ada kepuasan. Okey. Jadi satu malam punya buat background tu dalam 20. Kau bayangkanlah. 20 buat background, besok pagi dah kering, siap, susun. Dah start satu malam, bagi satu, petang pula satu. So, dalam sebulan kita simpan lah kan. Siap dalam 20 kan. Setahun dah berapa? Dah dekat 200 lebih macam tu. Itu dia. Dan buat image-image tu saya akan matchingkan. Sebab background tu dia memang totally accidental, tetapi bila kita dah hari-hari buat, kita tak boleh kontrol di mana kita nak bubuh coral, di mana nak bubuh color kan. Macam tu. Lepas tu yang menarik lah, apa yang dapat bila kita terlampau banyak terus berkarya, memang kita akan jumpa momen-momen yang menarik dalam karya. Ya. Jadi saya banyak menjumpa media sentiasa buat kaji dan saya tidak dapat kepuasan. Dan saya memang tak ditakdirkan suka mencari kaedah menghasilkan sesuatu itu dengan cepat. So itu kita lihat arca-arca yang ada kat pulau ni, dia konsep pemasangan. Ya. Macam arca barakuda tu dipasang hanya sehari setengah je. Sehari setengah. Dayung ni dipasang dalam 3 hari. 3 hari. Sarang burung walit tu dibuat dalam seminggu. Macam tu lah. Dah gantung dah. Hari ni gantung. Dah gantung lah. Okey, cerita lanjut. Okay, karya ni adalah himpunan beberapa tahun ke belakang ni. Sebenarnya macam ni, karya ni memang lama sudah disusun. Tapi tiada cadangan nak pameran. Tapi disebabkan Galeri Asman Hashim ni baru. So saya berbesar hati untuk berkongsi dengan halayak beberapa siri-siri awal tu dalam ni. Dan karya ini saya letakkan tajuk dia bahawa sebagai anak nelayan tu hanya kita yang tahu betapa masinnya air laut. So saya bubuh dengan tajuk The Saltiness of the Oceans, rasa masinnya air laut. Hanya orang yang duduk kat situ tahu betapa masinnya. Kalau orang tak tahu dia takkan tahu. Maksud dia, Bila cerita sikit falsafah dia. maksud dia kan, kita tahu ikan, kita duduk bandar orang dia tahu itu ikan kerapu. Tapi sebenarnya sendiri pun dia hanya nampak image dia. Dia tak rasa ikan kat sini. Macam kadang-kadang semua yang datang sini kan, makan ikan kerapu betapa manisnya rasakan. Tapi kalau ikan tu tak masuk ke bandar dengan ikan semua. Jadi maksud dia hanya orang yang merasai, menjiwahi, mengalami akan tahu Sesuatu karya dia. masinnya air laut. Okey, pameran yang terdekat ni, berapa karya yang dipamerkan? Karya sebenarnya saya lock kepada 53 pieces dan pelbagai saiz. Saiz yang paling besar 5.2 kali 0.2 kaki lah. Ini dia antara saiz middle lah, dari saiz middle lah, pertengahan. Dan saiz kecil pun dalam sekitar 3 by 3 feet. Dan pameran ini disebabkan curator dia nak dipasarkan. Pasal satu. Curator ni bekas curator Universiti Malaysia Sabah ni lah. Jadi ia curator baru, tak ada experience dan sebagainya, tapi dia kalau ikut kehendak kita, macam saya tak berkuasa, tapi saya tidak bukan macam tu. Lain orang, lain dia punya cara. Dia kalau baru, memang bukan benda ni, apa salahnya kita bagi dia peluang. Walaupun saya lihat katalog tu macam majalah, apa dia akan dia. Jadi karya ni dia pasarkan kepada 2. So dalam masa 2 bulan dia ada pasar 1, pasar 2. Dan setiap pasar tu ada siri-siri lah. Dia akan dalam pameran ada siri paling tua tu ialah siri Shark Series. After that we have Pasak Bumi. Pasak Bumi, Barakuda Series, apa lagi ya? Lion Fish Series. So setiap ikan-ikan ni dia ada falsafah sendirilah ya. Macam lion fish, kita tahu dia ikan yang sangat berbisa dan boleh membawa maut, tapi dalam masa yang sama dia adalah ikan yang paling manja. Dia slow movement, very beautiful, color is very bright, but dia kalau kena sengat boleh mampus. So dia kita jangan lihat from just hanya kena luaran kan, nak mampus. So banyak falsafah dalam tu. Tapi hakikatnya ialah berkaitan dengan dunia saya sebagai anak nelayan dan hidup dalam suasana ini. Jadi sekarang daripada konsep-konsep ni, saya macam Zain juga lah, kita ahli pendidik dan alhamdulillah saya mempunyai kerjaya yang tetap bagus.
Jadi saya rasa tidak perlu saya fikir soal nak jual karya. Kalau nak beli, nak tempah tak nak. Jadi stres. Stres. Malam duk fikir. Dia macam ni tau. Contohlah Zaim tempat painting. Dia dah cerita gini. Okey, Zaim ni saya nak gini. Okey. Saya buat bersama. Ini tak betul lah. Itu yang nak buat stres tu. Ikut kehendak. Itu tak nak saya. Tapi ada juga yang request buat. Okay, dia kata saya nak macam ni. Saya akan cakap, okay, saya akan buat begini. Kalau nak tak nak kau kena beli. So biasa dia, saya punya customer dia terus. Perasmian pameran waktu tu. Okay, Perasmian Perasmian ni sebenarnya dia nak open for exhibition. This start coming 24. Ni. Saya tak kisah orang tu suka saya, tak suka saya. Tapi bila dia datang ke Sabah dan kepada saya ingat betul rezeki saya. Rezeki saya. Dan saya perlu layan dia. Apalagi kalau yang datang tetamu ni, apalagi yang datang ni kawan-kawan, walaupun hanya berada kenalan di atas garisan maya. Saya rasa orang seni ni kau buka bersama mana pun dia boleh hidup bersama. Jadi ini bagi saya bukan setakat satu ruang, tapi adalah satu perkongsian yang menarik di mana dari berbagai sudut latar belakang. Dan yang pentingnya kat sini nak meletakkan pelukis-pelukis yang ada ni datang ke pulau ni. Saya rasa bukan semua orang boleh sampai ke pulau ni. Jadi ini satu penghormatan yang besar tau. Saya gunakan konsep papan tu, dia lekat untuk setiap papan tu mewakili individu. So disatukan di atas satu pasak. Pasak tu adalah satu pegangan. Dan piramid tu adalah satu binaan manusia yang paling kukuh. Kalau rebak macam mana pun dia tetap stabil. Jadi maksud dia, kita berkumpul kat sini ni walaupun berbagai latar belakang, berbagai pahaman, latar belakang ekonomi, politik dan sebagainya, kita sebenarnya utuh. Kalau tidak kita tak boleh duduk kat sini. Jadi saya sangat-sangat mengalu-alukan sebab daripada platform ini bukan saja kedatangan rakan pelukis dari luar ni, dia otomatik ni sebenarnya mempromosikan pulau ini keluar apabila balik ke tempat masing-masing. Dan promosi ini sebenarnya bukan untuk saya, untuk masyarakat kat sini. Jadi masyarakat sini pun akan dapat komuniti di sini. Bila ada orang luar datang sekurang-kurangnya, kalau tak dibayar tempat tinggal pun, tapi nampak ikan korang belikan juga. So alhamdulillah dapat rezeki pada mereka. Itu yang penting. Soal saya itu perkara kedua. Sebab saya pun macam Zaim juga, dah ada kerjaya, ada gaji, alhamdulillah lah. Itu sebenarnya.